Okay, ini cerita Mahathir waktu dia jadi Perdana Menteri dahulu. Lim Guan Eng cerita. 3 kali Mahathir ugut nak pecat saya, Guan Eng. Pengurusi DAP Lim Guan Eng mendakwa diugut untuk dipecat oleh bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad sebanyak 3 kali sewaktu dia menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2018-2019. Guan Eng berkata ugutan untuk memecatnya dibuat setelah dia berjaya mendapatkan kelulusan kabinet daripada hampir setiap menteri untuk melaksanakan 3 inisiatif yang tidak dipersetujui Mahathir. 3 inisiatif itu membabitkan pemberian peruntukan tahunan 3.8 juta kepada ahli parlimen kerajaan, kajian semula kontrak kerajaan yang diberikan melalui rundingan terus dan tanpa tender terbuka, serta pengurangan 18% tol Lebuh Raya Plus sebagai langkah pertama ke arah pemansuhan tol. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan bahawa ke arah pemansuhan tol itu sudah ada. Lim Guan Eng cakap 18% itu adalah langkah pertama ke arah pemansuhan tol sebagaimana janji Pakatan Harapan. Tetapi siapakah yang menghalang pemansuhan tersebut? Perikatan Nasional. Kenapa? Macam mana dia halang Is? Dia take over 2020. Adakah dia menghapuskan tol tuan-tuan? Tidak. Tapi siapa yang menulis manifesto Pakatan Harapan? Bersatu. Jadi tak payah sekarang ini bersatu tiba-tiba nak tunjuk hero, tanya, kenapa tol tak dimansuhkan? Yang kamu tak mansuhkan kenapa? Kenapa kamu yang tak mansuhkan? Okey, kita baca lagi. Okey, Lim Guan Eng kata, saya berjaya mendapatkan kelulusan kabinet daripada hampir setiap menteri untuk ketiga-tiga inisiatif yang menimbulkan kemarahan Perdana Menteri. Pada setiap 3 peristiwa Mahathir ditolak oleh kabinet, dia mengugut untuk memecat saya kerana menentangnya atas 3 inisiatif ini. Saya bersedia untuk dipecat tetapi terus melaksanakan inisiatif pembaharuan yang memberi manfaat kepada rakyat. Bagaimanapun Mahathir tidak melaksanakan ugutannya, sebaliknya meletak jawatan sebagai Perdana Menteri atas kerelaannya sendiri pada Februari. Lee mengulas kenyataan Mahathir mendakwa DAP tidak mampu mengawalnya semasa dia jadi Perdana Menteri dan Guan Eng ketika itu Menteri Keuangan terpaksa meminta kebenaran sebelum mahu melakukan sesuatu dalam kerajaan. Menurut Guan Eng, kabinet seharusnya memaklumkan kepada Perdana Menteri mengenai sebarang inisiatif pembaharuan yang ingin dicadangkan. Namun, ia bukan amalan kebiasaan tetapi untuk menghormati kedudukan Perdana Menteri. Namun, katanya sekiranya Perdana Menteri tidak bersetuju, satu-satu alternatif yang ada ialah merayu kepada kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Ini telah saya lakukan sebanyak 3 kali semasa menjadi Menteri Keuangan di antara 2018 sehingga 2020 dalam mendapatkan kelulusan kabinet berbanding bahasan keras Mahathir selaku Perdana Menteri ketika itu. Nah, kenapa saya bagi kat isu kita orang Melayu ni berusaha dan sebagainya tadi? Kenapa? Sebab itu saya kata Mahathir bercerita hal Melayu. Melayu ditindas, Melayu ni tak mampu, Melayu ni lemah, Melayu dia ini, Melayunya itu. Tapi sebenarnya hakikat yang menghalang Melayu itu untuk bangkit adalah diri dia sendiri. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia tak nak bangsa Melayu ini bangkit. Sebagaimana juga PAS tak nak orang keluar daripada kemiskinan. Bila inisiatif ini diwujudkan oleh Lim Guan Eng, ini yang orang Melayu kita nak sebut Cina kan. Takut sangat dengan Cina kan. Lebih takut daripada takut Tuhan. Bukan orang Melayu lah. Orang PAS salah selalunya kan. Takut Cina lebih takut daripada takut Tuhan. Kita nak kata DAP ke, PKR ke, Amanah ke, siapa ke, mereka berada di situ dalam kerajaan yang ada sekarang ini untuk memastikan bahawa rakyat kita ini berada dalam keadaan yang paling aman, yang paling stabil, yang paling selesa. Kita tengok Lim Guan Eng tadi kata, kenapa Mahathir tak setuju dengan ketiga-tiga inisiatif tersebut? Terutama pemansuhan tol. Kita pernah terfikir tak perkara ini? Dok cerita pasal Melayu ni, dok cerita pasal Melayu. Tapi bila kita nak tingkatkan taraf hidup rakyat dengan cara mengurangkan kos, ada rupanya pemimpin yang tak setuju. Kenapa dia tak setuju? Cuba kita fikir. Kenapa Mazli Malik digantikan oleh Tun Mahathir sewaktu dia menentang projek Direct Award terhadap di dalam Kementerian Pendidikan tempoh hari? Pernah kita fikir? Again, saya kata, di sini kita kena berfikir sebagai rakyat bahawa this is beyond agama. This is beyond bangsa sebenarnya. Ini adalah keadaan di mana mereka cuba nak terus kekal memastikan kelompok mereka berkuasa dengan kedudukan harta dan wang ringgit yang mereka ada.
Kan? Tuan-tuan, jangan termakanlah, oh bangsa lain lebih maju. Tuan-tuan tahu siapa yang kayakan bangsa lain tu? Dia lah. Tuan-tuan tengok Jana Wibawa. Yang bagi duit tu, bangsa apa? Jana Wibawa ni projek untuk Bumi Putera. Tetapi yang bagi rasuah tu Cina. Ni bukan masalah Cina atau Melayu. Tak nak bagi tahu. Sembang dia dekat pentas politik. Kita mempertahankan Melayu. Kita memperjuangkan Melayu. Itu sembang je tuan. Sembang je. Produk nak jual. Dan ramai yang termakan. Siapa nak beli boleh beli kat bawah. Ramai yang termakan. Ramai yang termakan. Oh betul lah, kita kena selamatkan bangsa kita. Kita kena selamatkan agama kita. Itu produk nak jual. Kat belakang dia sakau lebih. Kan? Sakau dia lebih. Kan? Nak bagi tahu tu. Right? Faham? Dan membawa saya kepada poin bahawa kenapa Hadi checkmate semalam kedua hari lepas Hadi cakap bahawa jangan risau, tak lama lagi akan jatuh kerajaan ini. 2-3 orang lah. Ramai jugalah mesej saya, bukan 2-3 orang. Is, betul ke kerajaan ni akan tumbang Is? Betul ke macam ni Is? Hadi kata macam tu Is. Dah kenapa tak tanya Hadi nak tumbang macam mana? Nyatakan kaedah tumbang tu macam mana? Saya dah 2-3 live saya buat. Ada lagi orang tanya saya. Saya kata tengoklah live saya. Tanya Hadi nak tumbang tu macam mana? SD dah tak boleh pakai. SD dah tak boleh pakai tuan-tuan. So dia kata tumbang dengan cara ROS telah membatalkan. ROS telah membatalkan, telah tular satu surat hari ini bahawa ROS membatalkan, atau bukan hari ini lah, 2 hari bulan Mac, satu surat pembatalan UMNO. Dia kata, saya baca. Untuk, pengesahan berhubungan untuk usul tambahan ucapan dasar Presiden di Perhimpunan Agung UMNO 2022. Nama pertubuhan UMNO. Untuk makluman YB Datuk Seri, Jabatan Permentaran Pertubuhan Malaysia telah meneliti secara terperinci permohonan pindahan usul tambahan ke atas usul ucapan dasar Presiden UMNO dan Perhimpunan Agung UMNO yang telah menetapkan bahawa jawatan Presiden dan Presiden tidak dipertandingkan pada penggal yang akan datang. Dengan ini mengambil kira dasar parti UMNO yang berkuat kuasa. Berdasarkan semakan pada makluman dan dokumen yang dikemukakan bersama surat UMNO bertarikh 27 Januari 2023, 2 Februari dan 14 Februari, jabatan ini telah mendapati bahawa usul tambahan UMNO yang diputuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO tersebut adalah tidak teratur serta bertentangan dengan dan bercanggah dengan peruntukan di bawah pasal 9.3 Perlembagaan. Justru dengan ini, justru itu dengan kuasa-kuasa diperuntukkan kepada pendaftar pertubuhan, maka keputusan usul tambahan ucapan dasar Presiden di Perhimpunan Agung UMNO jawatan kuasa tidak dipertandingkan pada penggal parti yang akan datang adalah tidak sah. Sehubungan itu, parti UMNO hendaklah mengambil tindakan pembetulan corrective measures dengan tidak mengenepikan perlembagaan UMNO di bawah pasal 9.3. Right. So dia kata tidak sah. Bukanlah UMNO tu tidak sah. Itu yang pertama. Cuma usaha untuk dia nak tak berlaku pertandingan Presiden dan Presiden tidak sah menurut surat tersebut. Namun begitu, keluar pula kenyataan daripada Saifuddin Nasution selaku Menteri KDN. UMNO dikecuali di batal pendaftaran. Saifuddin gesa penjelas keputusan. Kumpulan anti rasuah bimbang terhadap tindakan Menteri menggunakan budi bicaranya untuk mengecualikan UMNO daripada dibatalkan pendaftaran di bawah pertubuhan ROS. Maksudnya dekat sini, UMNO dikecualikan di batal pendaftaran, Saifuddin digesa penjelas keputusan. Dengan arti kata lain, Saifuddin Nasution telah membuat pengumuman UMNO dikecualikan daripada dibatalkan pendaftaran. Apa maksudnya? Maksudnya kat sini checkmate kepada Hadi Awang. UMNO tidak dibatalkan. Dan itulah sebenarnya poin saya nak bawa malam ini. Kesilapan besar Hamzah Zainuddin sewaktu beliau menjadi Menteri KDN dahulu. Dan kenapa tiba-tiba Menteri KDN boleh membatalkan surat tersebut? Itu bidang kuasa menteri di bawah Akta Pertubuhan 1966, tuan-tuan. Section 5. Section 5 Akta Pertubuhan memberi kuasa yang amat luas kepada power of ministers to declare a society unlawful. Memberi kuasa yang amat luas kepada menteri
bagi mengemukakan sama ada pertubuhan itu sah atau tidak sah. Ini tidak adil. Adil tak adil itu kuasa menteri. Jadi sekarang ini adakah sah apa orang kata usul tersebut? Sah. Adakah boleh presiden dan timbalan presiden tidak bertandingkan? Boleh. Dan ini bukan kali pertama UMNO buat benda ni. Kan kita, siapa yang ikut UMNO lama? Saya ni walaupun bukan orang UMNO, saya ikut UMNO lama. Beberapa kali pernah tidak dipertandingkan jawatan presiden. Betul tak? Ini bukan benda yang pelik. Saya pun tak faham. Tapi saya faham sebenarnya.